الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, yakni Allah Taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain akhir. Seperti biasa, mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, dibaca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha Pengurusi Masjid Taman Sri Bulan Perdana, yang dihormati Perkumpulan Pengurusi Masjid, Barisan PJJ Masjid, dekat sini tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Qahtani yang juga dikenali dengan nama Tuan Minal. Ini adalah salah satu kitab syarah bagi matan Ummul Barahin oleh Imam Sanusi. Surat 151 pada tangan saya tulisan Rumi, asalnya tulisan Jerman. Syahadat, wajib atas kita bahawa iktikad kita, percaya kita, yakin dalam hati bahawa tiada dapat memberi bekas, tiada dapat memberi kesan sekali-kali usaha hamba itu. Usaha hamba itu tak memberi bekas, tak memberi kesan. Ya Ustaz, cuba saya cubit Ustaz. Sakit tak? Sakit. Habis tu kenapa kata tak ada kesan pula? Ini dari segi iktikad, kepercayaan dalam hati, tauhid. Yang sebenar-benarnya yang memberi kesan itu bukanlah usaha hamba. Kenapa? Kerana tiada seorang yang bersekutu, bersamaan, bersama-sama, saing ia akan Allah. Tak ada yang sama-sama dengan Allah Ta'ala untuk memberi kesan ke atas sesuatu. Kenapa? Kerana tunggal esa maha satu kudrat Allah Ta'ala yang memberi bekas itu. Hanya kudrat Allah, hanya kuasa Allah yang memberi bekas. Hanya Allah yang memberi kesan atau memberi bekas. Maknanya kalau tuan-tuan cubit pipi saya rasa sakit. Pergerakan tuan-tuan mencubit pipi saya itu Allah yang gerakkan. Rasa sakit pada pipi saya itu Allah yang jadikan. Itu dari segi tauhid, hakikat tauhid, kejadian yang sebenar. Dan tiada memberi bekas kudrat yang lain daripada kudrat Allah Ta'ala. Selain kuasa Allah, kuasa makhluk yang berzahir pada pandangan mata kasar itu tak memberi bekas.
Tetapi tatkala adalah setengah daripada perbuatan itu keluar dia dengan ikhtiar hamba. Tetapi pada zahir ini tak disebutkan, kat sini sebut zahir, tetapi dalam kitab-kitab yang lain disebutkan supaya mudah faham. Pada zahir ni maksudnya macam mana? Zahir dan hakikat. Dalam kitab Durrul Thameen dibuat contoh makhluk seperti wayang kulit, patung wayang kulit, atau kalau orang putih puppet, kalau orang Jawa atau pakai Kelantan wayang kulit. Jadi patung wayang kulit tu kalau tengok dari skrin depan tu zahir lah. Zahir, nampak seolah-olah patung wayang kulit tu bergerak sendiri, ada yang baik, ada yang jahat. Yang sebenar-benarnya kalau tengok belakang tabir, kalau puppet tu belakang pentas tu ada tok dalam, ada yang tukang pegang, gerak-gerakkan patung wayang kulit atau puppet tu. Yang baik pun patung yang baik tu pun dalam yang gerakkan, yang jahat pun tok dalam yang gerakkan. Itu untuk cepat faham. Adapun Allah Ta'ala tidaklah sama dengan tok dalam, tak boleh disamakan sama sekali tok dalam tu dengan Allah Ta'ala. Tapi untuk cepat faham, makhluk itu ibarat patung wayang kulit ataupun puppet tu. Baik, jadi pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah ada kuasa ikhtiar hamba. Ikhtiar hamba tu seolah-olah macam kuasa lah, kuasa bergerak dan kuasa memilih. Contoh seperti naik ke atas pohon kayu umpama tu, satu orang dia panjat pokok rambutan tu, pokok kelapa tu, itu kena mahir tu, tak boleh sembarangan. Main panjat-panjat tu tak boleh. Saya pernah panjat pokok rambutan. Saya duduk Bandar, bila balik kampung tu gatal panjat pokok rambutan, macam best je pun panjat. Pak jatuh. Terjatuh tu satu, terkena akor dia. Akor dia timbul. Sesak nafas kejap, baru nafas sekejap. Dia mungkin kena jantung juga. Baik, licin. Lagi kalau pokok pelaku kan, sebagainya. Baik, jadi contoh ikhtiar hamba, pilihan dan juga usaha tu nak bergerak tu, contohnya naik ke pohon kayu umpamanya, maka dapat dengan perbuatan hamba. Pada zahirnya ada sebut zahirnya. Pada zahir seolah-olah makhluk yang memilih nak panjat pokok tu tak panjat. Kemudian dah buat keputusan nak panjat, dia bergerak untuk panjat tu seolah-olah ada kuasa sendirilah. Ada pilihan sendiri, ada kuasa sendiri. Pada zahirnya, pada pandangan mata kasar. Dan setengah perbuatan itu tiada dengan ikhtiar hamba, seperti gugur umpamanya. Ada perbuatan yang bukan pilihan, tak nak pun. Contoh gugur tu berjatuh lah. Ini contohnya saya lah. Saya jatuh tu, saya bukan nak jatuh. Siapa nak jatuh? Kalau boleh kan tak nak jatuh. Jadi maka dibangsakan perbuatan yang keluar dengan ikhtiar hamba itu kepada ikhtisar. Yang pilihan hamba tadi itu nak naik pokok tu tadi, nak panjat pokok, dipanggil ikhtiar atau ikhtisar. Pilihan nak naik itu ikhtiar lah, pilihan. Ikhtisar tu usaha, artinya usaha. Macam kuasa lah. Maka telah lalu ta'rif usaha itu. Usaha dah disebutkan sebelum usaha. Demikianlah mazhab ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah zahir seolah-olah ada pilihan.
seolah-olah ada kuasa. Itu zahir. Hakikat tak ada pilihan dan tak ada kuasa. Habis zalim lah Allah Ta'ala. Tidak, Allah tak zalim. Yang namanya zalim itu kalau Allah Ta'ala halang kita daripada kita dapat apa yang kita punya. Sekarang semua cerita apa yang kita punya. Tak ada. Memang semuanya Allah Ta'ala punya. Hak milik Allah Ta'ala. Baik. Dan hasil iktikad ahli sunnah, tiada bagi hamba pada af'alnya yang ikhtiariyah itu melainkan usahanya, maka tiada ia majbur semata-mata. Dari segi iktikad ahli sunnah jamaah, makhluk ni ada pilihan pada zahir lah, ada usaha pada zahir. Bukanlah majbur, tergagah, terpaksa semata-mata tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar, pilihan. Seperti para yang berkata oleh Jabariyah. Jabariyah ni beza dengan ahli sunnah jemaah. Kena berhati betul. Jabariyah ni dia percaya Allah Ta'ala yang tentukan pilihan setiap makhluk dan Allah Ta'ala yang gerakkan setiap makhluk. Itu masih betul. Salahnya, sesatnya Jabariyah ni bila dia mengatakan pada zahir pun makhluk tak ada pilihan, pada zahir pun makhluk tak ada kuasa, tak ada usaha. Makna dekat situ, kalau buat jahat tak berdosa, kalau meninggalkan sembahyang tak berdosa, kalau meninggalkan puasa, zakat, haji dan sebagainya, hukum-hukum syariat, mengumpat, membunuh, menarak, zina, curi dan sebagainya, tak berdosa. Kenapa? Sebab Allah yang tentukan kehendak kita dan Allah yang gerakkan kita. Dia sampai tahap itulah, maka sesatlah Jabariyah kerana menafikan zahir syariat. Tentang dia percaya Allah yang tentukan pilihan setiap makhluk dan Allah yang gerakkan segala perbuatan makhluk, itu sama dengan ahli sunnah. Yang bezanya, ahli sunnah percaya pada zahir syariat seolah-olah makhluk ada pilihan, seolah-olah makhluk ada kuasa. Ahli sunnah wal jamaah pegang zahir syariat, syariat Islam, ilmu fikih, ibadat, munakahat, muamalat, jinayat, farad, itu ahli sunnah wal jamaah pegang. Jabariyah tolak, hanya pegang hakikat tauhid. Itu sesatnya Jabariyah. Jangan pula kita nak mengelakkan daripada Jabariyah, kita kata yang sebenarnya Allah Ta'ala ada beri pilihan, Allah Ta'ala ada beri kecenderungan. Dah tersilap dekat situ. Tersilap dekat situ. Ramai yang tersilap. Macam mana Ustaz tahu Ustaz yang betul? Yang cakap silap itu bukan saya. Memang yang suara itu suara saya, tapi maknanya rujukannya kitab. Kitab. Kitab, rujukannya kitab. Kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah kata Ahlu Sunnah wal Jamaah ni ada usaha pada zahir, ada pilihan pada zahir. Jabariyah tak ada pilihan pada zahir, tak ada kuasa atau usaha pada zahir. Baik, benda tu sebenarnya agak simple lah, agak senang, agak mudah. Tetapi kalau dah orang yang sudah lama berfahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah ni, maknanya Allah Ta'ala ada beri pilihan, ada beri kecenderungan, untuk betulkan balik seperti dalam kitab, mungkin ambil masa, mungkin agak sukar, mungkin agak payah. Sebab pentingnya kita belajar daripada
sumber kitab. Sumber kitab ya. Baik, pepatah Melayu kena cakap, makan jangan sembarang makan, cakap jangan sembarang cakap, betul tak? Kenapa? Kalau telajak perahu boleh diundur, telajak gaduh badan binasa satu. Lagi kalau salah makan mati. Benda dah masuk dalam mulut, dah senang nak keluarkan. Ya. Macam kuman COVID-19 dibasuh dengan sabun hilang mati. Tapi kalau kat luar, kalau dah masuk dalam badan, takkan dah masuk sabun dalam badan, mati bukan kena COVID dengan sabun. Jadi sebelum masuk mulut tu tengok betul-betul kan. Kalau bapak mentua saya kalau tentang roti tu, tengok dulu tu tarikh berapa, jangan tengok dulu. Pasal dia ahli kimia, bekas ahli kimia, kerja kat jawatan kimia tu, pencet. Jadi nampaklah segala kuman bakteria hari-hari dengan mikroskop kan. Hantam cucu dia ambil kejajah dia tengok tarikh dia. Okay. Sebab apa? Dah masuk tu dah senang. Nak mengubat, nak mengeluarkan dah senang. Kalau keluar jadi najis terus tak apa kan, berhenti kat badan. Tu makan. Pasal ni cendawan. Kan? Bukan semua cendawan tu boleh dimakan. Tak tahu kisah benar tu, dongeng tak tahulah. Tapi ada pernah ada cerita makan cendawan dah dapat dari mana, kayu-kayu mana, pokok kayu mana, makan, masak. Satu keluarga makan, satu keluarga mati. Pasal apa? Beracun. Jadi makan kena jaga. Cakap pun kena jaga. Dah terlepas, habis. Dah terlepas cakap, habis. Kan? Itu sebab dalam Islam ada 3 perkara jangan buat main. Pertama, tauhid lah. Jangan buat main. Tauhid jangan buat main. Nak buat lawak lain. Tauhid jangan buat lawak. Habis Ustaz ajar tauhid dia tahu-tahu saya buat lawak lain. Pasal tauhid dia. Tauhid jangan buat main. Yang kedua, nikah cerai jangan main. Nikah pun jangan main, cerai jangan main. Bukan cerai jangan main, nikah pun jangan main. Ada satu kisah benar tu, cerita saya tu. Satu orang guru dia ngajar bab nikah, syarat-syarat apa nikah apa semua. Jadi anak murid dia ni dah memang lama minat dengan anak guru ni tadi. Kan? Jadi tak tahu macam mana takdir Allah untuk guru ni buat contoh anak dia sendiri. Sebut nama kan, aku nikahkan Fulanah binti Fulan. Apa dia? Nama anak dia binti dia, binti dia. Buat contoh. Siapa nak cuba praktikkan? Saya. Yang kau boleh cepat-cepat kan. Baik, kita praktikkan kan. Menikah. Lepas tu dia pun akhir dah selesailah contoh. Ni contoh pernikahan. Lepas tu kawan-kawan dia kata sah. Apa nama ni? Sah. Dah sah. Kan? Jadi yang murid ni tadi memang dah minat lama dah. Dia sengih je lah, senyum je kan. Dia pun panggil lah bapak, dia panggil bapak. Bapak pula dia berlaku je. Dah siap dah sah. Dah settle. Selamat kan. Tapi budaknya membayar tak apalah kan. Tapi tak sangka lah. Yang main nikah. Kan? Satu bab tauhid, dua bab nikah cerai. Nikah dan cerai lah. Cerai pun jangan main. Jangan main. Bab cerai, bab tolak ni, kalau main-main jatuh. Dia jatuh. Kemudian apa nama ni, dia ada talak raj'i dan tolak bain. Bahasa Arab tolak, bahasa Melayu tanah. Bahasa Arab dia tolak. Macam tolak tadi kan, itu bahasa Melayu tolak tadi. Di bahasa Arab dia to alif, to di atas to dan alif qaf di atas lam, tolak. Jadi kalau dalam lafaz cerai satu kali
masih roji'i, boleh rujuk. 2 kali masih boleh rujuk. 3 kali dan ke atas talak bain tak boleh rujuk. Ada pernah juga ada jemaah yang tanya kat dia, apa nama, Ustaz, saya gaduh dengan bini saya sebab saya dah lepaskan cerai, aku dah lepaskan cerai talak satu gitu kan. Itu talak roji'i lagi. Kami macam Ustaz kena buat macam mana? Kalau orang yang belajar talak roji'i ni boleh rujuk. Rujuk tu senang saja, mudah. Aku rujuk kembali dalam masa 40 hari, sebelum 40 hari tak silap kan? Sebelum 40 hari boleh rujuk. Rujuk tu macam tu je. Kena ni tak Ustaz, kena dia tengah boleh, tapi kena denda lah. Baik, orang tak tahu kan? Tak tahu boleh pergi jika ni pejabat mula denda. Denda pasal apa? Kat bawah mahkamah. Jadi tak boleh ke bawah mahkamah, dalam mahkamah. Baik. Jadi yang ketiga apa? Muamalat. Contoh dia ada kereta Merc ke BMW ke kan. Ni aku jual RM2 je. Dia belakang kan. Aku beli nak bagi dia. Dia pun ambil duit. Memang dia ambil betul kan. Sah dah, memang dia punya. Aku main-main je. Dah dia punya. Kalau awak ambil juga tu awak ambil hak dia. Jangan kecuali kalau dihalalkan lah. Halalkan balik tak ada masalah. Baik, bab tauhid pun memang main. Bab tauhid. Masa saya pernah cerita sedikit masa saya belajar kat UKM, sambil belajar tu ngajar kat tuition. Jadi satu malam tu budak UKM Bangi tu, budak ni datang lambat. Lepas tu pakai sorbendi, kawan dia tu sama masuk tu, kafir. Ya Allah, kawan orang Islam cuma pakai sorbendi lambat sikit, dia boleh sama macam tu. Ya Allah, Ustaz, cikgu, dia pergi cikgu lah, saya ngajar PM. Cikgu saya bergurau-gurau tu, marah, tak boleh dengar kafir macam tu. Saya main-main je. Hari tu tak belajar PM, belajar tauhid. Tuition tauhid. Sikit lah, taklah sepanjang habis tu kan. Kita tahu lah, tak boleh bermain. Sebab tauhid tak boleh bermain. Yang suka-suka panggil orang Islam sebagai kafir, ingat. Baik, saya sambung sikit. Jadi pada zahir dia seolah-olah ada pilihan dan juga ada usaha. Hakikat sebenar, pilihan Allah Ta'ala dah tentukan, usaha itu Allah yang gerakkan. Beza dengan Jabariyah. Kita Ahlu Sunnah percaya hakikat tauhid dan zahir syariat, dua perkara. Contoh lain yang saya pernah bagi sebelum-sebelum ni, dah banyak kali dah tuan-tuan dengar, kereta. Hakikat tauhid tu macam enjin kereta. Enjin lah yang menggerakkan kereta, yang sebenar-benarnya. Zahir syariat ibarat tayar. Tayar lah, pada luaran nampak tayar yang gerakkan kereta. Kalau dua-dua tak ada, sesat, tak gerak kereta. Dua-dua kena ada, barulah dapat jalan, barulah selamat. Dua-dua hakikat tauhid dan zahir syariat, barulah selamat akidah kita, pegangan kita. Dan tiada hamba itu yang menjadikan bagi af'alnya seperti barang yang berkata oleh Mu'tazilah. Bukan juga makhluk yang menjadikan perbuatannya. Mu'tazilah pula berbeza jangan dengan Jabariyah. Jabariyah ni pegang hakikat tauhid semata-mata, buang syariat, zahir syariat. Mu'tazilah pula dia pegang zahir syariat. Memang makhluk sendiri yang buat perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang sengaja ni memang makhluk sendiri yang pilih. Apalagi kalau buat jahat, itu memang makhluk tu sendiri yang pilih. Allah Ta'ala dah beri pilihan. Dengan pilihan yang Allah beri itu, makhluk yang pilih. Siapa suruh kau pilih jahat? Itu fahaman Mu'tazilah, tuan-tuan. Ya Ustaz, tak sangka Ustaz, benda ya ke, sangka tak sangka ni kena rujuk kitab.
Kalau bandingkan diri saya Ustaz Aidil ni dengan orang yang bercakap Allah beri pinjam, Allah Ta'ala beri pilihan, nanti tak sama taraf. Ustaz Aidil ni tak siapa-siapa, tak siapa-siapa, biasa-biasa, orang biasa-biasa. Tapi tengoklah kitab, tengok keterangan kitab, ya. Kitab cakap, dan tiada hamba itu yang menjadikan bagi af'al dia. Af'al itu perbuatan lah. Satu fi'il, banyak af'al. Orang Melayu kan pakai fi'il kan. Seperti barang yang berkata oleh Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ni bukan fahaman Ahlu Sunnah, fahaman sesat Mu'tazilah ni. Jabariyah sesat, Mu'tazilah pun sesat, ya. Mu'tazilah cakap makhluk, hamba tu makhluk lah, yang menjadikan perbuatannya sendiri. Lebih-lebih lagi kalau perbuatan jahat, lagilah Mu'tazilah kata ini memang makhluk sendiri yang buat, bukan Allah. Allah tu maha suci. Allah tak nak yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang keji-keji, yang luat-luat. Allah tak nak. Makhluk tu sendiri yang nak. Sesatnya Mu'tazilah apabila dia menafikan perbuatan buruk, perbuatan jahat itu bukan Allah yang jadikan. Habis. Maknanya Allah Ta'ala ada sifat iradat. Allah nak yang baik saja, yang buruk Allah tak nak. Tapi jadi tak yang buruk? Jadi. Dengan musyahadah, dengan penyaksian, nampak yang buruk-buruk berlaku. Contoh buruk, tak payah jauh lah, bawa kereta je nampak. Bawa kereta je, macam-macam benda buruk ada. Apalagi orang naik motor, lagi lah, janjilah. Naik motor, kata ejen insurans 14 kali ganda untuk kemenangan. Itu kata ejen insurans lah kan. Tapi memang betul juga. 2 tayar je, 4 tayar je sini, lagi 2 tayar kan. Jadi Mu'tazilah fahaman dia makhluk menjadikan perbuatan sendiri. Sedang sesat. Yang benarnya Ahlu Sunnah tadi pada zahir syariat seolah-olah makhluk yang memilih baik dan buruk, dan pada zahir syariat makhluk yang bergerak buat baik atau buat buruk. Hakikat sebenar Allah yang tentukan setiap pilihan makhluk sama ada yang baik atau buruk, dan Allah yang gerakkan setiap perbuatan makhluk yang baik atau yang buruk. Dia dalam kitab ni tuan-tuan, beza Ahlu Sunnah, Jabariyah dengan Mu'tazilah, dia ulang banyak kali tuan-tuan. Tuan-tuan perasan, ya? Pasal apa? Benda tu kena tekankan banyak kali. Pasal apa? Dia sikit beza. Penekanan tu diberi lebih dalam kitab, banyak kali diulang. Baik, bermula mazhab Jabariyah itu, nampak disebut lagi. Bermula mazhab Jabariyah itu, pegangan Jabariyah itu salah, bahawa hamba itu tiada baginya usaha sekali-kali yang diulang balik, tetapi ia tergagah semata-mata. Tergagah itu terpaksa semata-mata, seperti bulu ayam yang tergantung pada hawa ni angin, yang membalik-balik akan dia oleh angin betapa kehendak. Ikutlah kemana angin hembus tiup dia, ke situlah dia. Makhluk ibarat macam tu, kata Jabariyah. Maknanya zahir pun tak ada usaha dan tak ada ikhtiar, pilihan. Dan mazhab Mu'tazilah itu, pegangan Mu'tazilah pula, iaitu bahawa hamba itu yang menjadikan bagi af'alnya yang ikhtiariyah. Makhluklah yang menjadikan sendiri perbuatan yang ikhtiariyah, yang sengaja, dengan kudratnya yang telah menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Maksudnya apa ni? Dengan kudratnya, kuasanya, kuasa makhluk yang telah menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Allah Ta'ala
pinjamkan, titipkan, anugerahkan kuasa kepada makhluk. Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Lalu bagaimana makhluk memilih dan bergerak? Allah pinjamkan kudratnya kepada makhluk. Ini fahaman Mu'tazilah. Yang cakap ni bukan Ustaz Aidil ni kita. Contoh beli Kul lah, ya Ustaz Aidil ni kitab lain, dia baca lain kan. Boleh sama-sama semak. Kalau kawan-kawan saya ada yang pakai PDF, dia dah scan semua kan, tunjukkan dekat skrin, dekat TV ke dekat skrin LCD tu kan. Ustaz boleh nak buat nantilah, ada masa nak scan ke semua kan, dan sekejap dia scan semua. Jadi boleh tengok sama-sama kan, baca. Ni nanti cuti sekolah tu kan, mana tahu ada masa tu, tapi nak masuk rumah pula berpindah. Tunjuklah ada masa boleh tunjuk apa kat skrin tu kan. Boleh kan? Okey, HDMI tu kan. Bawa laptop. So itu bawa laptop sekarang. Tapi ni motor laptop. Ustaz juga laptop ni. Kena gitu lah. Baik. Itu fahaman Mu'tazilah. Allah pinjamkan kuasa ke makhluk. Dan kerana kata mereka itu dengan kudrat yang telah menjadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, jadi kufur oleh mereka itu atas kaul yang asah. Pendapat ulama yang kuat, yang sah, yang kuat mengatakan fahaman Mu'tazilah ni tak kufur, tak murtad. Sebab apa? Dia masih kata kuasa tu daripada Allah. Bukan kuasa makhluk tu sendiri. Kuasa tu daripada Allah, cuma Allah pinjamkan kepada makhluk. Itu jadi tak kufur lah. Tapi walaupun tak kufur, dia tetap bukan ahli sunnah. Dia tetap sesat. Sesat yang tak sampai tahap kufur lah. Tapi bahaya. Kalau dah nama bahaya tu jangan. Jangan berfahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Maka bermula Jabariyah itu sangat taksir mereka itu, sangat kurang mereka itu, dan Mu'tazilah itu taksir mereka itu. Mu'tazilah pun sangat kurang mereka itu. Dan Ahlu Sunnah pertengahan mereka itu. Itu Ahlu Sunnah tengah-tengah. Tengah-tengah tu macam mana? Hakikat tauhid kita pegang dalam hati, zahir syariat pun kita pegang. Anggota kita ni berusaha seolah-olah macam kita yang pilih, macam kita yang ada kuasa sendiri. Berusaha nak dapatkan syurga, berusaha mengelakkan diri daripada api neraka. Dan sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Ahli Sunnah Jemaah tengah-tengah. Maka keluar mazhab Ahli Sunnah itu dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min baini fardin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang daripada antara tahi dan darah air susu yang suci, yang lazat bagi orang yang diminum akan dia. Ini ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 66. Maka jika dikata orang sesungguhnya telah berdiri tanda dalil atas wajib istiqlal, ini bersendiri Allah Ta'ala dengan perbuatan, maka jika dikata orang sesungguhnya telah berdiri, telah tegaklah tanda dalil atas wajib istiqlal, ini bersendiri Allah Ta'ala dengan perbuatan. Hanya Allah yang ada perbuatan yang memberi bekas. Ini pada hakikat. Hanya Allah yang ada perbuatan pada hakikat kejadian sebenar. Bersendiri, hanya Allah saja, yang lain tak ada. Zahir cerita lain. Dalam kitab-kitab yang lain, contoh kitab Arab, berdasarkan Tahqiqul Maqam. Apa dia kata? Jangan kau cakap
Jangan kau cakap tiada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Jangan kau cakap macam tu. Tiada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Jangan kau cakap macam tu. Kenapa? Kerana memberi maksud seolah-olah selain Allah tu ada perbuatan. Maknanya selain Allah ada makhluk yang ada perbuatan, ada kuasa sendiri, cuma tak sama dengan kuasa Allah. Jangan kau cakap macam tu, kata ulama tauhid. Sebab yang ada kuasa hanya Allah pada hakikat tauhid. Yang ada perbuatan yang memberi bekas, memberi kesan hanya Allah. Dari segi hakikat tauhid. Maknanya dari segi hakikat tauhid, selain Allah tak ada yang ada kuasa, tak ada yang ada perbuatan. Zahir cerita nombor 2. Maknanya pada zahir, pandangan mata kasar, seolah-olah ada kuasa. Hakikat tak ada kuasa. Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Itu hakikat. Hakikat tauhid. Itu betul. Ayat Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa, itu betul. Lemah, manusia lemah. Lemah tu maknanya bukan ada kuasa, cuma tak kuat. Tak ada kuasa. Hakikat. Baik. Dan bermula makdur yang satu itu tiada masuk ia di bawah 2 kudrat. Seperti barang yang melazimkan akan dia oleh isbat kamu bagi hamba itu usaha. Tak boleh Allah Ta'ala ni ada 2 kudrat. Allah pinjamkan kuasanya kepada makhluk. Dijawab akan dia dengan bahawasanya tak kala sabit tetap dengan burhan dalil bahawa yang menjadikan itu iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dengan darurat bahawa bagi kudrat hamba itu tempat masuk pada setengah af'al, ini perbuatan, seperti gerak munfarid, gerak satu orang dengan ikhtiar, pilihan, dan seperti naik ke atas pohon kayu, dan dia masuk pada setengah fi'ilnya, perbuatannya dengan ikhtiar hamba, seperti gerak orang yang gentar, menggigil, dan seperti jatuh daripada pohon kayu. Tak sengaja. Nescaya berhajat kita pada melepaskan daripada picit ini, masalah ini, dengan bahawa Allah itu menjadikan bagi perbuatan, tetapi bagi hamba pada perbuatan ikhtiari yang sengaja, daripadanya usaha pada zahir. Dan makhluk yang satu itu masuk di bawah 2 kudrat dengan 2 jihad, 2 arah yang bersalahan kedua-duanya. Seolah-olah ada 2 kudrat lah, kudrat Allah dan kudrat makhluk. Tapi kudrat Allah tu hakikat, yang sebenar. Memang Allah ada kudrat, ada kuasa. Kudrat makhluk tu pada zahir sahaja, tak memberi bekas pun. Zahir syariat. Disebut zahir syariat kenapa? Sebab syariat tu, suruh sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu seolah-olah macam kita ada kuasa kita sendiri. Itu sebut zahir syariat. Maka masuk ia di bawah kudrat Allah Ta'ala itu dengan jihad, arah ataupun cara menjadikan, dan masuk di bawah kudrat hamba itu dengan jihad atau cara usaha bagi segala perbuatannya yang bergantung dengan dia taklif. Ada hukum-hukum tertentu, kewajipan-kewajipan tertentu, kan? Tiada ia mengadakan dan tiada ada ia menjadikan baginya. Kuasa makhluk tak boleh mengadakan atau menjadikan. Dan hanya saja baginya pada usaha itu nisbah memilih. Memilih itu pun pada zahir sahaja, dan membenarkan bagi perbuatan dan meninggalkan perbuatan, sama ada nak buat atau nak tinggalkan, supaya hasil nisbah itu kepadanya. Maka dari kerana inilah diberi pahala baginya dan dibalaskan siksa atas perbuatannya. Pada zahir seolah-olah kita buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Maka sekalian itu pada hakikatnya daripada Allah juga. Tuan-tuan ada buku ni pun highlight kan, hakikatnya, kejadian sebenar daripada Allah juga. Allah yang gerakkan satu orang buat baik, dan Allah yang berikan pahala.
Allah yang gerakkan satu orang buat jahat, dan Allah yang berikan dosa. Itu hakikat. Diulang banyak kali. Ulang. Tuan-tuan dengar diulang yang tadi ni, ulang ni. Nak difahamkan betul-betul. Tak fahamkan satu, dah faham, nak masukkan dalam hati. Kalau selama ni ada fahaman lain, Allah ada pinjamkan kuasa, Allah ada beri pilihan, nak masukkan ni bukan senang. Bukan senang. Jadi caranya macam mana? Satu, kena ikhlas. Yang kedua, kena mohon kepada Allah Ta'ala tunjuk jalan yang sebenar. Yang ketiga, cek fahaman Allah pinjamkan kuasa tu mana sumbernya, dapat dari mana. Yang ini dah jelas daripada kitab Aqidatul Najim. Alah, kitab Melayu, ambil lagi kitab Arab. Alah, ustaz cakap nak banding mana tak bawa kitab Arab ni. Masih lupa je. Nantilah, mana tahu dah ada rezeki dah habis kitab ni, itu memang tak lupa lah, memang kena bawa kitab Arab lah kan. Tapi saya sekali rasa pernah juga sekali dulu kan bawa banding isi dalam kitab sama dalam kitab Aqidatul Najim. Baik. Kemudian kata pengarang kitab Matan Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi, falaisa majburan wala ikhtiyaran walaisa kullan yaf'alu ikhtiyaran. Artinya, maka tiada hamba itu tergagah pada segala perbuatannya terpaksa, seperti mana yang berkata agaknya oleh Jabariyah, dan tiada ikhtiar baginya pilihan, dan tiada dia berbuat akan sekalian perbuatan hal keadaan demikian itu perbuatan ikhtiari. Jadi ulang balik tadi ya. Cukuplah kajian tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar dari nafas kepada saya dan tuan-tuan dapat kita amalkan dan kami sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu wa ya rabbal mustaghfirin wa ya najatal talibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.